لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين نبينا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. استعين بالله. اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anak-anak jangan sembang lah. Dengar, duduk dengar. Kalau nak sembang nak pergi luar lah. Jangan sembang, ganggu majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Rasulillah wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi al-qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung tentang mana ni? Muka surat berapa? Tidak. 256. Baik, insya-Allah. Okey. Kemudian wajib pula macam tu kan? Bawah kan? Ya. Masih lagi dalam persoalan perut masalah perut. Sambung Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Kemudian wajib pula anda beradab sopan dalam pengambilan makanan ini. Yang sekiranya tidak, nescaya jadilah anda seorang pemikul bebanan makanan dan seorang yang mensia-siakan hari-harinya yang berharga. Sesungguhnya kami telah mengetahui dengan yakin, malah kami telah menyaksikan dengan mata lendir sendiri bahwasanya ibadat itu apabila dikerjakan dalam keadaan perut penuh dengan makanan, nescaya suatu apa faedah pun tidak akan menjelang tiba. Sekiranya anda memaksa diri yang kekenyangan itu melakukan ibadat itu dan anda bersungguh-sungguh berusaha dengan berbagai hilah sekalipun, ibadat itu tidak akan menjadi lazat dan tidak terasa manisnya. Kerana itu dikata orang, jangan kamu ingin untuk merasa kemanisan ibadat sedangkan kamu banyak makan. Peringatan ini datang daripada Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya. Ya, di antara nasihatnya 20 nasihat daripada Luqmanul Hakim, iaitu antaranya tadi ini, makan jangan sampai kenyang. Tapi kita suruh makan kenyang-kenyang. Makan kenyang-kenyang lah. Sudah. Jenuh. Itu artinya lah. Sebab bila kita makan, antara pekerjaan dalam tubuh badan kita ini yang paling banyak menggunakan darah. Darah banyak kita perlu. Antara anggota kita seluruh anggota kita ini, organ-organ dalaman kita ini, antara yang paling banyak sekali perlu kepada darah, penggunaan darah, pengaliran darah ialah perut. Bila kita makan habis, kerahan-kerahan darah semua akan pergi ke perut untuk tujuan penghazaman. Itu punca dia.
maka jadi lemah akan dah, sebab darah kita semua pergi ke perut. Jadi pemikiran kita akan mula jadi lemah. Ketika itu kita tak boleh menghafal, tak boleh mengingat, kita tidak boleh memahami ketika kita makan. Nampak ya? Jadi maka kerana itu jangan makan banyak. Perut kita ada 3 tingkatan, tuan-tuan. Kita dah sebut. Bahagian atas sekali angin, bahagian tengah adalah makanan dan minuman, bahagian bawah adalah air. Dia ada 3 tingkat perut kita. Perut atas ni angin, gastritis orang putih kata, bahagian atas. Dia perlu angin tu akan tolak turun makanan ke bawah, dan angin juga akan membawa darah-darah kita untuk memproses makanan kita dengan lebih sempurna. Itu kenyataan dia. Jadi angin ni dia perlu untuk menolak. Jadi bahagian angin ni jangan masuk makanan lah. Jadi bila kita makan kenyang, dia akan masuk bahagian angin tu, kita belahak. Nampak? Kita belahak tu makna kata makanan itu telah masuk dalam kawasan angin. Nampak tu anak-anak? Jangan makan banyak-banyak lah. Tu dia. Nanti otak menjadi lemah, tak boleh hafal, tak bijak. Makan jangan terlalu kenyang, jangan sampai habis bahagian angin. Ya, kemudian angin tu akan turun, tolak, baru sampai bahagian air. Sebab itu lepas makan jangan minum air. Jangan minum dan air kan. Sambil duduk sepuar makan, sambil duduk cari air, tu lagi bahaya. Ya, tu je lah. Sebab air tu akan bawa makanan kita terus. Sistem penghazaman kita akan terganggu. Sebablah bila sistem kita akan terganggu, itulah datang satu penyakit. Di bawah ni dia ada satu valve, lengkung kita ni di bawah sini ni, orang putih panggil esophagus. Ya, esophagus dia panggil. Di bawah tu dia ada satu lubang, dia ada buka katuk, injak. Nampaklah. Injak tu buka katuk, dia panggil les, LESS, orang putih panggil les. Nampaklah. Jadi dia tak dapat buka dia tak dapat bekerja, buka tutup dengan lancar. Sebab kita minum air cepat. Air tu nak bawa dia turun. Sedangkan dia tutup kerana nak proseskan makanan itu. Asid perut akan mula memproses makanan tu, sehingga makanan itu sudah sampai kepada tahap boleh diagihkan, baru kita minum air. Nampak tak? Tapi bila kita minum air, les tu akan buka. Bila les tu akan buka, ujung ongkong macam tube dia akan buka, dia susah nak tutup balik. Bila susah tutup balik, angin tu akan naik balik ke atas. Itu dia panggil GERD, GERD. Nampak? Itu penyakit besar. Bila GERD ni kita akan rasa lapar selalu, lebih daripada kenyang, lebih daripada duk rasa lapar lah. Ya, kenyang kurang. Nampak? Inilah masalah kita, menyebabkan gangguan kita punya hati, liver akan ganggu, buah pinggang kita akan ganggu. Masya-Allah. Tengok. Dia faham Dia kena sampai ke situ lah sikit. Kena mengaji sampai ke situ, bahagian kesihatan tu kena ambil tahu lah sikit lah. Ini sesimbang dengan doktor-doktor lah ni, yang dapat maklumat dia pun. Kita nak baca buku, kita tak tahu buku apa nak baca. Bahagian kesihatan ni kan, kena tanya doktor lah. Ya, bahagian 3 ni cuba cerita sikit doktor, bahagian 3 bahagian perut kita. Maka itu Nabi kita bawa syariat. Itu syariat Nabi. Sunnah syara'iyah. Sunnah datang daripada Nabi terus. Itu di antaranya kurangkan makan dan makan jangan kenyang. Kurangkan makan jangan kenyang. Kalau kita tak boleh kurangkan kuantiti makan, nampak tak? Kualiti tak apa? Kualiti yang baik-baik lah. Halalan tayyiban, itu dia punya kualiti. Kuantiti makanan ni, kalau kita tak boleh kurang, kita puasa. Kita amalkan puasa-puasa sunat. Puasa Isnin, puasa Khamis. Kita amalkan puasa itu, dengan sendirinya kita telah masuk dalam proses mengurangkan makanan. Nampak tak? Dia kalau makan 3 pinggan lah, tak boleh sepinggan. Katalah jenis tu lah. Orang putih kata big stomach.
perut besar. I'm having a big stomach. Pasal saya boleh makan 3 pinggan. You are having small stomach. Ya. Tapi kita nak kurang 3 pinggan tak boleh. Tak apa. Macam mana nak kurang dia? Kita puasa sunat, tuan-tuan. Puasalah hari Senin, puasalah hari Khamis. InsyaAllah dia akan imbang. Inilah kelebihan puasa sunat tu. Nampak tak? Itu di antara bagi orang yang tak boleh kurangkan makanan. Kita dengan cerita sikit lah. Sebab dia akan menjejaskan otak, dia akan jejaskan akal kita. Kenapa? Darah otak tu dia akan banyak bekerja untuk perut. Jadi dia tak ada masa nak ingat pelajaran, tak ada masa nak tumpu kepada ilmu. Nampak? Itu jadi lemah akal kita. Ya, itu kita kena faham sampai ke situ, baru kita akan nampak betapa begitu sempurnanya Allah jadikan tubuh badan kita, jadikan perut kita. Dan kerana itu kita faham masuk dalam baik-baik, halalan tayyiban. Tayyiban tu bukan kuantiti makanan, kualiti, bukan kualiti dan kuantiti makanan saja, tidak. Baik-baik ni makna kata kita boleh mengimbangkan makanan itu. Ya. Seumpama contoh, kita makan makanan, kita mula kalau makan buah, kita kena mula dengan makan buah. Jangan makan dulu. Nak makan apa? Makan buah dulu. Nampak tak? Bila kita makan buah dulu, baru dia akan jadi proses pencernaan yang sempurna. Masuk makanan kita dalam perut, dia akan proses dengan sempurna. Tapi kalau kita makan makanan dulu, biasanya dalam hidangan-hidangan kita orang Melayu ni, buah duk dalah. Dia buah tepikan lah, pisang apalah. Dah habis makan nasi, makan tepikan. Nampak? Ya? Tak kenal. Menyalahi dalam surah Al-Waqi'ah, Tuhan sebut dalam surah Al-Waqi'ah, ahli syurga dia akan makan buah dulu. Ya. Kemudian dia akan makan hati ikan paus. Bukan ikan paus biasa dunia ni lah. Bukan cerita ikan paus di dunia ni. Hati ikan paus ni dalam bahasa Arab dia panggil ambar. Dia dah sebutkan ambar nama dia. Bukan kurma tau. Kurma pun ada nama ambar dia besar tau. Nak beli ambar ni jangan pergi kedai kurma. Kena pergi kedai jual minyak atar. Tetapi di Mekah, orang buat umrah, ya, nak beli ambar ni, yang kata hati ikan paus ada jual. Mahal sungguh. Ya. Kalau hujung tegak kelingking ni pun 300. Hujung kelingking ni, ya, takut kelingking ni 300. 300 harian. Duit kita dah kecil dah ni dah. Nampak tak? Duit kita RM84. Ya. Duit kita 100. Saudi RM82, RM84 sekarang. Nampak tak? Kalau 300 harian, berapa duit kita? Dah. Hampir 400 duit kita. Ya. Itu makanya hujung kelingking. Pergi minyak atar, kedai minyak jual minyak atar dia mereka je jual. Nampak tak? Kata dia ambar, ya. Itu dia, ya. Ambar min nun, dia kata, ya. Ambar min nun, kata dia bagilah hati itu. Ini untuk kesihatan perut, kesihatan liver hati kita. Dua tempat ni akan jadi sihat dengan ambar. Nampak tak? Ya, itu beza. Kita kaitkan sikit lah. Ya, baik. Di manakah akan diperoleh nur hidayah dalam diri seseorang tanpa ibadat? Dan di manakah pula akan didapati cahaya petunjuk dalam ibadat tanpa kelazatan dan tanpa kemanisan? Buat ibadat tak sedap. Bila tak sedap ni maknanya kata dia tak bawa kepada rasa. Iman kita tak sampai kepada rasa. Nampak tak? Ya? Kalau iman sampai ke rasa, dia panggil haqqul yakin. Nampak tak? Kalau iman hanya sekadar sini saja, tahu kata Allah itu wujud, tahu kita sifat-sifat Allah, sekadar ilmu saja, itu dia panggil ilmul yakin. Tak jadi benar. Dia kena bawa sampai ke sini. Ya, dia kena ada zauq, rasa. Ya, rasa wujud Allah, rasa, ya, kita dengan Allah itu dekat, rasa kita sedang diawasi, diperhati oleh Allah. Dia kena rasa begitu. Baru itu dia panggil iman apa? Iman haqqan. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Dulu baca ayat kali dah ayat tu Anfal ayat 2.
Apabila sebut nama Allah, hatinya gemetar. Hati itu hidup, ada rasa lah tu. Tapi hati itu tak rasa apa. Maknanya hang sebut pilih apa nah. Ya. Bubuh 4 hon, Allahu Akbar, dia tak main juga. Mesti nampak lah. Ya. Sebab dia tak sampai ke sini. Tak sampai ke sini. Ya. Kalau duduk dalam besi dia. Duduk dalam bekas, tak masuk ke perut. Tak ada apa. Masuk restoran, keluar restoran macam tu je. Tak ada beza. Ya, ini antaranya kita kena faham. Maka itu ibadat lah. Dia antara yang akan menjana ketakwaan kepada Allah. Atas pengertian ini Ibrahim Adham, seorang wali Allah, ya, telah berkata, aku telah bersahabat ramai daripada ahlullah Ta'ala di Bukit Lebanon. Lebanon ni satu kawasan, satu negeri yang banyak menampung wali-wali Allah di dunia kita sekarang lah, ya. Negara yang paling banyak wujudnya para wali ni Lebanon, ya. Sampai ke atas bukit juga duduk. Kalau kita pergi Lebanon sekarang, kita tak jumpa di masjid-masjid ni kurang orang alim, dia duduk di bukit-bukit. Nampak tak? Sebab di bawah tu dah banyak dah rosak akhlak dan adab. Dia tak mau bercampur, dia duduk di atas bukit. Ya, ini zaman Imam Ghazali ni dia. Ya, kalau dengan kita sekarang sudah hampir 800 tahun. Ni sekarang macam mana? Lebih teruk lagi lah. Ya, aku telah bersahabat ramai daripada ahlullah Ta'ala di Bukit Lebanon, maka mereka berpesan kepada aku, kata Imam Ghazali, apabila kamu kembali kepada ahlul dunia, ahli dunia ni orang yang semata-mata hidup untuk dunia je lah. Matlamat dia akhirat, tapi nipih. Dia tahu ada mati, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, tapi dia tidak jalan ke jalan itu. Dia tak cari jalan-jalan ke syurga, dia tidak lari pada jalan-jalan neraka. Itu artinya ahlul dunia. Ya, ahlul dunia. Itu dia lah. Tu habis-habis sembahyang tak ada zikir, pakat lari keluar. Tu ahli dunia tu. Ya. Si imam bagi salam, tak ada istighfar 3 kali, lari keluar. Nampak? Watak tu watak orang munafik. Nampak? Tapi bukan orang munafik lah dia. Watak tu watak orang munafik. Orang munafik ni tidak beriman kepada Allah, tapi dia zahirkan Islam hanya sebagai satu kepura-puraan. Hipokrit orang kata, orang putih kata. Nampak ya? Sebab tu dia tak mau sebut nama Allah, sebab tidak ada keimanan, keyakinan dia kepada Allah, kosong dalam ni. Maka itu bagi dia suatu perkara yang sangat menyakitkan zikir ni. Bagi salam untuk imam lagi keluar. Maka tu kita jangan jadi begitu. Nampak tak? Antara tanda-tanda munafik ni, ya, bukan 3 saja. Ya. 30 tanda-tanda munafik, ada 30. Tuan-tuan, ya. Yang kita dulu dengar selalu, idza hadatha kadzab, cakap bohong. Ya, idza wa'ada wa idza wa'ada akhlaf, bila bercakap, bila janji dia mungkir. Ya, wa idza utu min al-khan, bila dibagi amanah dia khianat. 3 tu saja yang kita nampak dulu. Itu tanda, bukan munafik yang hakiki. Nampak 3 tanda ni, ustaz buat dah. Jangan tunggu orang munafik lah. Janji nak main mengajar, tak main. Maka orang duduk tunggu. Tu dia. Habis mereka tahu ustaz tu munafik kan? Tak tu ya. Dia ada hal lah kau. Nampak lah ya. Awak ustaz tak beritahu. Nak telefon pula bateri dah habis. Oh, nampak. Dua. Macam mana? Macam nak buat? Habis tu, kereta dia dah mati tengah jalan. Nampak? Dah rosak. Nak telefon mekanik pun tak boleh. Nak telefon masjid pun tak boleh. Itu maka tu saya tak main. Nampak lah. Kita cek boleh. Takkan munafik. Nampak tu? Tapi tanda-tanda, kalau kerak-kerak buat begitu, tu munafik lah. Dia kerak buat macam tu lah. Itu dah. Janji tak main. Orang duduk tunggu dia tak main. Ya. Dengan sengaja dia tak main. Itu dah lah. Ataupun dia ada kerja-kerja lain yang dia rasa lebih mustahak, lebih penting. Ini kita faham sebagai ahlul dunia. Na'udzubillah. Baik, sambung ya. Apabila kamu kembali kepada ahli dunia, maka hendaklah kamu menasihati mereka dengan 4 perkara, kata Imam Ghazali.
Katakanlah kepada mereka, sesiapa yang banyak makan tidak akan mendapat kelazatan ibadat. Nombor satu kena abang tu dulu. Jumpa ahlul ibadat, orang yang buat ibadat maknanya kita lah. Kita kata kat kita lah, jangan kata kat orang lah. Kita salah kita lah dulu lah. Tu dia lah. Tu lah. Tu dia. 3 jari talang ke kita, kata kita dulu lah. Baru tunjuk perkara tu. Nak tunjuk kat orang kita perkara tu tak kena, dulu mai kat kita 3 dulu. Nampak tak? Memang kita kena habaq kat orang. Hang jangan makan banyak, jangan makan lebih, tak lazat buat ibadat. Nak kata tu kat orang tu, ni nak tunjuk satu ni, ambil 3 dulu. Kata kat kita dulu dia tak. Aku ni jangan makan banyak. Kalau makan banyak, tidak ada kelazatan dalam berbuat ibadat. Tak sedap nak ibadat. Nampak ya? Antara ibadat yang paling tak sedap kalian, zikrullah. Allah, cukup malas nak zikir. Nampak ya? Cukup malas. Itu faham dah tu. Bila ada kita malas tadi ni, wabilul khasyatu min qulubihim min zikrillah. Quran kata kan? Ya, celaka bagi orang-orang yang keras hatinya daripada berzikir. Pak Tuhan kata, celaka. Nampak tak? Wabilul khasyah. Ya. Al-wail menimpa orang-orang yang mana yang keras hati, khasyah. Nampak? Min zikrillah, daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita kena lawan zikir. Pasal apa keras hati? Kerana makan dia terlalu banyak. Nampak tak? Tak pernah rasa kenyang. Tak pernah rasa kenyang. Kira duduk lapar lah. Nampak? Tu dah. Nak kata surrender, nak kenyang tak. Kalau dia nak kenyang, kalau dia nak lapar pun hanya semata-mata dia nak bagi kuih. Awak tak makan, on diet, orang putih kata. Nampak tak? Nak bagi kuih. Bukan kerana Allah ya. Tu dah. Obesity ni boleh bawa penyakit gemuk macam-macam penyakit jantung ya, penyakit paru-paru, penyakit perut, nampak tak? Penyakit buah pinggang, nampak tak? Orang gemuk. Nampak kan kalau orang gemuk yang marah lah. Orang gemuk ni dia kata ya, sampai dia lebih daripada had dia lah ya. Kalau tinggi 5 kaki 6 inci ya, dia tak boleh gemuk sampai 80 kg. Ya kan? Orang kalau tinggi 5 kaki 6 inci, 5 kaki 6, jangan gemuk 80 kg tau. Kena turun 72 kg. Boleh tak? Okey, maintain. Kalau tinggi 5 kaki 6 inci, berat dia 90 kg. Tunggulah tu. Nampak tak? Nampak tak? Bahaya tu nah. Dia mengundang penyakit. Tu nah. Itu dinasihati dalam bidang kesihatan lah. Pakar-pakar dalam bidang itu akan nasihat kita. Hang punya barang ni, badan hang ni berat dengan hang punya tinggi tak padan. Hang kena berkurang je. Kalau hang berlebih akan mengundang penyakit. Memang betul lah. Dan tak boleh kurang kuat sangat. Nampak? Tinggi hang ni jangan kurang daripada 62 kg. Nampak? Imbang dia 72 kg. Tinggi dia 5 kaki 6 inci. Tu dia, nampak lah. Tu dia. Kalau hang tinggi macam wrestler lah, 6 kaki 8 inci, 6 kaki 5 inci, tinggi dia apa? Dia kena berat sampai 200 kg. Nampak tak? Patut masuk wrestling. Kena buku yang betul mati, empuk jatuh tak mati lah. Betul? Duk sihat tak tu kan? Pasal dia punya berat imbang dengan dia punya tinggi. Nampak tak? Ini ambil kira tu. Syarak dah hantar betul-betul kat kita ni. Ini semua Nabi apa? Ya? Tu dia. Baik. Satu orang nak gusti dengan Nabi lah. Dia ni ahli gusti zaman Nabi. Ada seorang ahli gusti. Dia pakai pukul orang, semua pakai jatuh. Semua kenal dengan dia KO. Dia main test kat Nabi lah. Dia attack Nabi hanya dengan mudah. Nabi jatuh dia. Sekali jatuh dia boleh bangkit. Dia attack Nabi lagi sekali. Nampak tak? Nabi kisah sikit saja. Jatuh lagi sekali tak dia bangkit. Nampak tak? Dia tak dia bangkit. Nabi kata apa? Hang punya berat badan ni lebih daripada hang punya tinggi. Itu dia Nabi kata nampak. Nabi sendiri memang
Hang punya berat badan ni bergemuk hang ni melebihi hang punya tinggi. Maka tu hang jatuh kali kedua hang tak ada bangkit. Kali ketiga hang jatuh mati. Itu dia. Nabi kata ada nampak. Oh, lepas semua mai jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ni betul-betul wrestler lah. Nabi kata dah. Sebenar-benar wrestler tu Nabi kata orang yang boleh tahan marah. Nampak? Sebenar-benar wrestler dia kata orang yang boleh, sebenar-benar ahli gusti, orang yang boleh bergusti dengan nafsu dia sehingga dia boleh tahan marah. Nampak? Tu dia. Dapat ilmu dua di situ. Dalam hadis Nabi tu dapat dua ilmu. Masya-Allah. Tu Rasulullah. Ya, faham ya? Sebab tu Allah jadikan Rasul ni tak ada yang gemuk, tak ada pokok buncit, tak ada. Tak ada. Pergi cari dalam mana apa. Nabi Rasul tak ada. Memang bentuk badan dia pun sesuai. Ya, tambah-tambah Nabi kan lagi sesuai. Bentuk muka Nabi, gigi Nabi, dia punya rahang dia, dia punya lidah dia, ya. Sehingga Nabi kata, ana afsahuman taqabidzat. Aku ni satu orang saja yang paling fasih menyebut huruf dhad. Nampak? Itu dia. Wala fakar, aku tak sombong. Dia kata, memang betul. Pasal Allah jadikan Nabi itu perfect. Bentuk muka dia, dengan gigi, dengan rahang dia, dengan leher dia, panjang pendek dia cukup, nampak? Dengan badan dia, dengan dada, dengan perut dia, nampak tak? Semua cukup rapi, kena, tak lari. Tu kan? Maka itu semua perkara Nabi buat sempurna. Tidur dia pun sempurna, makan dia pun sempurna. Kita kalau perut buncit, tidur tak tahu lah, nampak? Salah tidur ni masalah. Orang perut buncit kan, bukan boleh tidur tak tahu lah. Antaranya dia kena tidur banyak, tidur terendam. Tak boleh tidur miring, tak boleh tidur miring rugi, nampak tak? Ini di antaranya tadi ni. Orang perut buncit dia tidur miring. Masalah, ya. Masalah tulang belakang. Nampak tu ya? Itu dia. Ini ortopedik kan. Pakar-pakar ortopedik beri nasihat kita tuan-tuan. Dan kita sembang dengan mereka banyak perkara kita dapat. Saya suka sembang dengan doktor-doktor pakar-pakar ni kan. Dapat kenal mereka, saya sembang. Nampak tak? Jadi kita nak tahu apa yang berkait dengan ibadat kita tadi. Sambung ya. Jadi kita pesan kepada orang-orang ni, kata Rasul, kata Imam Ghazali mengikut Ibrahim Idham, apabila kamu berjumpa dengan ahli dunia, kamu pesan kata kepada mereka, sesiapa yang makan banyak makan tidak akan mendapat kelihatan ibadat. Satu, sesiapa yang banyak tidur tidak akan mendapat keberkatan pada umur dia tidak berkat. Nampak? Mana kita habis umur saja. Berkat tu apa tuan-tuan? Berkat umur ni apa? Dia bukan panjang tau. Jangan salah faham lah. Berkat umur tu maknanya kata umur kita tak kira lah banyak mana pun. Ada orang 50, ada orang 40. Imam Syafi'i 54 mangkat. Imam Nawawi ya 42 mangkat. Khalifah Umar Abdul Aziz ya 44 mangkat ya. Jadi mudah. Imam Ghazali 55 mangkat. Tulis 300 kitab. 300 kitab dia tulis. Umur dia 55 tahun. Kembali ke rahmatullah. Tapi berkat. Tengok sampai hari ni kita pakai kitab dia, nampak? Umur dia seolah-olah macam dia hidup. Kita bercakap kan? Imam Ghazali kata, Imam Ghazali kata, Imam Syafi'i berkata, Imam Nawawi berkata. Nak? Cucu saya tanya, Imam Syafi'i duduk di mana? Tok kan? Nampak lah. Seolah-olah macam duduk hidup. Imam Syafi'i maka dah. Tu Tok Wan kata, Imam Syafi'i kata, bila Tok Wan dengar dia kata. Nampak? Nampak lah? Tok Wan dengar dia kata dalam kitab. Dan kitab dia kata. Nampak lah? Dia tulis kitab tu sampai sekarang ni baru 1380 tahun. Kitab dia tulis Kitabul nampak tak? Tu dia. 1380 tahun. Imam Syafi'i punya kitab sampai hari ni kita dah bawa mazhab dia, nampak tak? Seolah-olah macam dia hidup. Firaun mana orang sebut? Ada. Apa Firaun ada tinggal masa dia berumur dia? Umur dia Firaun ya 114 tahun. 114 tahun mati. Itu Firaun yang ketiga lah. Anak dia yang lawan dengan Musa. Tu tak anak Amun. Anak dia tu umur 19. Yang lawan dengan Musa tu umur 19. Pak dia yang ambil Nabi Musa belah tu ya
114 tahun. Apa dia tinggal kat kita? Ada kita jumpa Firaun kata, tak ada kan? Kita buh hati dia boleh laknatullah. Ada, itu ada. Nampak tak? Tak ada berkat. Walaupun 114 tahun dia hidup, tak ada berkat, tidak beri manfaat umur ni kepada kita. Jadi yang kata umur berkat ni, sepanjang umur dia tidak ada masuk perkara-perkara lara, tidak ada masuk kerja-kerja lara. Tidur tu lara lah. Tidur lebih. Masa tidur hang tak tidur. Masa tak tidur hang tidur. Masa mengaji pun hang tidur. Tidak. Nampak? Ha? Tu lara lah tu. Nampak tak? Tu dia. Ha? Jadi makna kata lara ni bukan sifat orang yang beriman. Dalam suratul Mu'minun Tuhan sebut, ya, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Di antara watak sifat orang-orang beriman itu iman yang sukses, iman yang berjaya. Bukan iman saja, iman yang berjaya. Yakni daripada perkara yang sia-sia mereka jauhi. Cakap-cakap saja tak ada, cakap-cakap kosong tak ada. Kalau duduk tidur saja, tak ada apa kerja apa, tak ada kerja kebajikan yang dia buat. Baik masa tidur tu hang pergi mengaji, jangan tidur, nampak tak? Ya. Masa tidur tu hang berzikir, adalah faedah. Umur tu berkat, berkat tu makna kata umur tu ada manfaat, diberi ganjaran pahala, nampak tak? Ya. Kalau besar lebih umur sekalipun, tapi duduk tidur tak berhenti, rugilah tidur. Umur kita rugi, habis dengan tidur. Ya. Itu artinya hilang berkat. Berkat bukan panjang umur lah, jangan salah faham ya. Berkat bukan panjang umur. Ya. Berkat tu umur kita terisi dengan perkara-perkara kebajikan. Umur kita terisi dengan kerja-kerja kebajikan. Umur kita terisi dengan amal ibadah. Umur kita terisi, nampak tak? Dengan zikrullah. Ya, ini artinya umur yang berkat. Ya. Makanan yang berkat, makanan itu beri manfaat kepada tubuh badan kita, nampak tak? Memberi keafiatan, kesihatan kepada tubuh badan kita. Itu makanan yang berkat. Maka tu Allah larang kita tak boleh makan benda-benda yang haram najis ni, kerana tidak ada berkat. Dia akan membawa kita kepada kemudaratan. Jadi mudarat bukan berkat. Lawan berkat itu mudarat. Ya, lawan berkat itu lara sia-sia. Lawan berkat itu sesuatu yang tidak memberikan faedah. Lawan berkat itu sesuatu yang sangat menentang dan bertentangan dengan sifat manusiawi. Itu kita nak faham mana berkat tu ya. Maka itu kita kena cari. Berkat dia kena cari. Dia duduk di luar. Ya, tu dia macam vitamin C. Vitamin C tak ada dalam badan kita, kita kena cari masuk dan dia senang keluar pula. Nampak tak? Dia cepat masuk, cepat keluar. Nampak tak ya? Baru lepas makan apple, baru makan benda-benda vitamin C, rokok sebatang habis ya? Nampak tak? Habis vitamin C lari keluar. Nampak? Senang keluar kan? Tu, tu dah. Nikotin nanti hambat. Nikotin yang hambat dia keluar. Itu sebagai contoh lah nah. Baik, sambung lagi. Maka itu kita nombor 2, sesiapa yang banyak tidur tidak akan mendapat keberkatan pada umur. Nampak tak? Sesiapa yang tidur lepas asar memang tak ada berkat. Kenapa lepas asar? Lepas asar tak ada sembahyang. Allah siapkan masa kosong tu untuk kita berzikir. Ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa berzikir lepas subuh pun tak ada sembahyang sunat kan, sampai nak matahari ya. Sembahyang asar pun gitu juga, tidak ada sembahyang sunat. Masa-masa lepas subuh kosong, masa-masa lepas asar kosong. Maka Nabi kata, barang siapa berzikir, nampak dah, berzikir sesudah waktu subuh, maka dia mendapat nikmat yang zahir. Nampak tak? Nikmat zahir ni makna kata kalau menjaga, berjaya apa-apa kerja dia buat, insya-Allah mendapat manfaat dan diberikan ganjaran. Barang siapa berzikir lepas asar, dia mendapat rezeki batin. Rezeki batin itu apa tuan-tuan? Antaranya sifat syukur, sifat sabar, nampak ya? Sifat qanaah, ya, sifat raja harap, sifat khauf takut, nampak dah? Sifat mahabbah sayang, sifat haya malu, nampak ya? Itu dah. Itu dipahamkan rezeki batin bukan orang boleh bagi. Orang bagi sabak je boleh ya. Pergi farmasi minta tablet sabak, ada tak? Tak ada. Orang menjaga cuma tak sabak.
Saya sendiri pun tak boleh sabar, tak nak tutup pun kedai. Nampak tak? Tak jalan. Tak ada. Benda-benda batin ni memang tidak ada kepada manusia, hanya ada pada tangan Allah. Ya, itu yang paling penting kita nak faham. Makanya rezeki batin orang yang zikir sampai asam ni, masa tu pula kita pergi tidur. Dia nampak tu Nabi kata, rugi lah masa tu. Orang Allah Ta'ala bagi masa tu, dia nak bagi ganjaran. Bila kamu berzikir lepas asar, baca Quran ke, ya, berzikir-zikir dengan nama Allah ke, atau kamu menuntut ilmu, ya, zikir ni ada 7. Zikir ni ada 7 tuan-tuan. 7 jenis. Pertama, zikir lisan. Itu peranan lidah. Zikir lisan. Bila kita selalu zikir lisan, banyak-banyak lisan, telinga kita main peranan. Zikir itu bagi bunyi. Nampak tak? Bagi bunyi sikit supaya kita dengar. Telinga kita kalau boleh, sama ada kita dengar daripada luar atau kita dengar daripada dalam lah. Telinga tu boleh dengar daripada dalam juga. Nampak ya? Zikir tu akan turun ke hati. Dia jadi zikir hati, zikir kalbu. Bila kalbu ni banyak berzikir, bila kita tutup mulut, hati kita akan baca zikir. Nampak? Itu makna kata zikir dah turun ke hati. Tapi kalau kita tutup mulut diam, hati kita tak baca apa-apa, makna zikir tu belum sampai ke hati lagi lah. Nampaklah? Dia belum turun ke hati lagi. Ya, itu peranan telinga. Maka itu disuruh baca banyak-banyak, zikir banyak-banyak. Dia akan turun ke hati. Bila kita tidak berzikir dengan lidah, hati kita akan berzikir. Bila hati kita berzikir, dia akan terus pergi ke akal. Jadi zikir akal dia panggil. Nampak? Daripada zikir akal, baru turun kepada zikir ruh. Sejak nampak? Seluruh anggota kita akan zikir. Bila kita tidur, tangan kita berzikir, kaki kita akan berzikir sendiri. Zikir ruh dia panggil. Sebab tu kita kena mula dengan zikir lisan. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua, orang menjaga. Wa idza qudiyatis salati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Nampak tak? Wazkurullahi katsiran. Apabila kamu selesai menunaikan sembahyang Jumaat, turun bertebaran di atas muka bumi ini mencari kelebihan. Ini rezeki yang tak nak bagikan. Orang menjaga. Turun. Orang bertani pergi bertani balik. Orang berdagang pergi berdagang balik. Ya, orang bekerja mengambil upah, turun balik kerja mengambil upah. Nampak? Turun, ya. Kemudian wazkurullah, ingat Allah banyak-banyak. Nampak? Jadi orang yang berdagang itu berzikir, orang yang bertani itu berzikir. Itu bahagian zikir yang kedua. Nampak? Dia tak ada masa nak zikir dengan lisan, dia zikir dengan rezeki, dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab ada hukum. Bila dia buat kerja bendang, dia kena keluar zakat dia. Nampak? Sebab itu perhatian syarak bagi dia lebih. Zikir yang ketiga, macam kita ni, ini dia panggil apa? Majlis muzakarah. Kita berzikir, kaedahnya membaca kitab. Ada dengan ceramah, ada yang baca kitab, ada hanya sekadar nasihat, ya. Khutbah Jumaat itu juga masuk dalam zikir, masuk dalam zikir, ya. Lepas tu kita suruh dia dengar, jangan cakap, sebab kita sedang diberikan nasihat. Cuma nasihat juga termasuk dalam kumpulan zikir. Itu nombor 2, ya. Zikir yang ketiga, iaitu dengan baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran ni masuk dalam zikir yang istimewa. Nampak tak? Inna nahnu nazzal zikra wa inna lahu lahafizun. Quran katakan, kami turun zikir, kami pelihara dia. Jadi Quran, baca Quran itu masuk zikir yang ketiga. Ada orang berzikir hanya baca Quran, sehingga ada hadis mengatakan kalau satu orang tu dia rajin baca Quran berpagi, memang dia baca Quran saja, dia tidak perlu berzikir yang lain. Nampak tak? Tak payah subhanallah la ilaha, tak payahlah. Tak payahlah. Dia hanya baca Quran pagi petang dia rajin baca Quran, sudah memadai baginya itu sebagai zikir, tanpa perlu berzikir dengan lisan-lisan, zikir lisan yang lain tak payah. Tinggi martabat baca Quran, kan? Itu zikir yang ketiga. Ya. Iaitu kita menghadiri majlis yang keempat. Majlis ilmu yang ketiga, Quran zikir yang keempat. Ya. Zikir yang kelima. Zikir yang kelima tadi ini, kita sentiasa memberikan orang ingat, tegur. Kita menegur orang. Bila orang buat salah, kita tegur. Tegur tu beri ilmu, bukan tegur tu kita menghina dia. Kita tegur dia memberi ilmu. Ya? Dia baca tak betul, kita pergi tegur. Hang baca tak kena ni. Dia dapat ilmu,
Ilmu membetulkan kesilapan dia. Nampak tak? Ya. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan dulu, kemudian kita sambung sikit lagi insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allah Akbar. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الجلال والكرم الله مرحبا سيدنا ودينا الشرف والدرة العظيم بعض مقامنا شفاعتنا خير رحم ردنا إلى رب السلام السود إباد حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه أما بعد. Ya, zikir ya, yang kelima coba ya, yang kelima dah, keenam ya. Yang keenam zikir khafi. Yang ni paling penting. Kita yang 5, 6, 7 ni paling top sekali sesudah Al-Quran. Zikir yang keenam, yang kata zikir yang keenam tadi ini zikir khafi. Khafi ni apa? Kita amat tega dan berhati-hati dalam soal halal dan haram. Itu kita bergerak. Kita bergerak dalam kita hidup, kita bergerak dalam semua keadaan. Kita akan terjerembab dengan hukum-hukum wada'i. Ada kena majlis fiqh ya. Hukum-hukum taklifi diikuti dengan hukum-hukum wada'i. Hukum taklifi kita fahamlah. Selagi kita celik, kita mukallaf. Bila kita tidur, hilang mukallaf. Orang tak ada akal, mana yang panggil mukallaf? Tidur dah hilang akal. Bila tidur hilang akal, kita bukan mukallaf lagi. Bila kita sedap baru berakal, dipanggil mukallaf. Syarat mukallaf dia mesti berakal. Betul tak? Ya. Dia panggil akil baligh. Nampak? Itu artinya berakal Jadi maknanya orang yang akal baligh ini dia sentiasa diikuti oleh hukum wada'i. Syarat, sah, batal, mani, sabab. Ada 5.
Kalau taklifi, wajib, sunat, haram, makruh, jaiz. Itu hukum taklifi. Hukum taklifi ini dia akan diikuti oleh 5 hukum wadai. Syarat, sah, batal, mani', sabab. Nampak ya? Dia akan ikut kita. Ini mengikut orang-orang yang berakal. Nak makan, kita akan pilih yang halal, yang haram. Nampak tak? Yang mana kita pilih halal, yang syubhat kita tolak, yang haram kita jauhi. Nampak tak? Kita amat teliti. Sebab kita bergerak, banyak perkara kita akan lakukan. Usaha kerja yang kita, makan, minum kita, pakaian-pakaian kita yang kita pakai. Nampak tak? Semuanya itu tertanduk kepada hukum taklifi. Betul tak? Aku boleh ke pakai seluar katuk ni boleh? Nak beli lawan kampung. Nampak? No? Seluar pendek. Nampak lutut boleh? Atau mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Mazhab Maliki dihukum sebagai suatu yang wajib, satu yang dia kata tadi ini harus ini maksud harus yang aradi. Bukan harus hakiki, jaiz aradi dia panggil. Nampak tak? Nak buat kerja, nak gagas bumbung. Nampak tak? Nak buat kerja-kerja berat lah. Nak randuk dalam ayak, boleh pakai seluar pendek. Sebab bagi dia, mazhab Maliki dia ada 3 aurat. Ya, Syafi'i 2 ya. Maliki ada 3 aurat. Pertama, aurat mukhaffafah. Apa? Aurat mukhaffafah yang mana kita terdedah untuk ambil aurat, untuk basuh wuduk, basuh muka. Nampak tak? Tangan, kepala, kaki. Itu dia panggil aurat mukhaffafah, boleh buka. Nampak tak? Itu aurat yang paling ringan. Kemudian aurat mutawassitah. Mutawassitah ni lain daripada benda yang tertutup. Selain daripada 4 anggota wuduk ni yang terbuka, anggota yang tertutup elok tertutup lah. Kalau kita pakai kain sekat di dalam kampung, tak pakai baju. Nampak? Boleh tak boleh? Boleh lah. Tapi orang kata apa, dia ni tak pernah betul orang ni. Nampak tak? Betul. Pakaian bukan tak ada baju. Nampak tak? Pasal apa dia tak pakai baju? Dia hanya pakai kain tutup antara pusat dengan lutut. Nampak tak? Itu kita panggil aurat mutawassitah, pertengahan. Ketiga, aurat mughaladah. 2 benda lah. Abai mana? Kubul dubur. Boleh pakai suspender. Nampak tak? Ya? Orang tak ada pakaian, apa pakaian pun tak ada, dia ada suspender saja, sah sembahyang pakai suspender. Nampak tak? Tapi tak ada metang tengah suara, metang betik pakai orang lari habis lah. Dia kena sorang-sorang dia. Pakaian tak ada, pakaian dia najis, tak ada nak pakai. Nampak tak? Habis buang seluruh, buang baju, aku nak sembahyang juga sekarang. Nampak tak? Macam mana nak buat? Ya? Dia nak jalan pergi tempat yang boleh sembahyang tadi, yang pakaian, mungkin dia punya waktu dah habis, dia akan keluar pada sembahyang. Nak jaga waktu tu, itu kita panggil zikir khafi. Dia ada guna semua ni. Kena perlu ilmu fiqh. Ya, ilmu fiqh paling penting. Macam mana aku nak selesai sembahyang? Kalau aku nak berjalan di satu tempat, nak pergi ambil pakaian, nak pergi ambil kain, masa akan makan masa, mungkin terkeluar waktu. Jadi aku kena sembahyang lah juga. Kita talfiq, bukan taklid, talfiq, pinjam satu masalah dalam mazhab Maliki. Maliki kata sah, hanya 2 benda ya. Nampak tak? Tutup 2 benda, kubul dubur, kamu dah boleh sembahyang. Maka tu dalam mazhab Maliki boleh pakai seluar pendek. Nampak tak? Itu dia lah. Dia pakai suspender, Allahu Akbar, tak payah qadha. Tapi dia kena cari sulit-sulit, jangan sembahyang ke orang lah. Pergi cari belakang pokok orang, belakang dinding, mana-mana lah. Orang tak nampak, pakai suspender, Allahu Akbar. Ya, dengan syarat dia tak ada masa, tak ada kepenting, tak ada keperluan nak pergi cari pakaian. Ya, dia kata nak ada kain, tapi hang kena pergi ke rumah tu jauh, lebih kurang 6 km. Hang nak pergi jalan, nak pergi ambil kain di rumah dia, mungkin waktu asar habis. Nampak tak? Maka itu hang terpaksa kena sembahyang sekarang juga. Apa ada kat hang? Aku dah suspender elok, suspender aku tak kotor. Nampak tak? Seluar baju lain dia kotor. Hang pakai suspender sebab hang pergi belakang pokok tu sembahyang. Nampak tak? Yang suruh dia pun pakai suspender jugalah. Kalau ada kain, dia pinjam kain dia. Faham tak? Yang suruh dia pun pakai suspender jugalah. Kalau ada kain, hang pakai kain aku dulu. Tu lain cerita. Nampak ya? Dia faham ya? Okey. Jangan pergi kata, jangan telah faham dia cakap di rumah ni.
Ustaz kita semayang dia bagi suspender. Dia ambil tang tu, kacau lah. Saya bercakap hukum ni, nampak ya? Nak bagi boleh. Tak gitu lah. Tu je. Lah, dia nak semayang juga, pakaian dia kotor, suspender pun kotor. Nampak macam lah. Nampak tak? No? Masuk sungai ya? Masuk sungai, jalan yang bogey masuk dalam sungai. Nampak tak? Sungai bila tutup ayak sampai ke parah, sampai ke ulu hati dia cukup lah. Allahu Akbar. Hak lain tu dalam ayak. Nampak tak? Jadi ayak tu menjadi sebagai aurat, menutup aurat dia. Bayanglah. Dengan syarat ayak tu bukan ayak yang bertakung, mesti ayak yang berlari. Tu ada syarat pula tu. Nampak ya? Tu je. Nak rukuk, dia rukuk hanya sekadar mencecah sedikit ya permukaan ayak. Sujud tak payahlah, sujud isyarat lah. Nampak tak? Ini masalah orang yang tidak ada pakaian tu buat fiqah ya. Fiqah paling penting tuan-tuan ya. Satu ilmu yang kita paling penting. Alim seseorang itu tetap berilmu fiqah ya. Kealiman seorang ulama tu, dia mesti luas kepahaman dalam ilmu fiqah. Sebab tu ulama mujtahid kita yang empat-empat ni, depan ni wali ni empat-empat ni. Tapi kesalahan mereka dalam bidang ilmu sebagai ulama-ulama mujtahid yang luas ilmu fiqah. Nampak? Ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali ya. Tapi pada taraf kedudukan wali, depan ni wali Allah. Empat-empat ni wali Allah ya. Dia pada sampai mercu arifin, orang-orang yang betul tinggi dia persegi makrifah saja. Tapi dalam dunia Islam mereka tertonjol sebagai ulama fiqah. Kitab-kitab dia pun banyak menulis tentang fiqah. Syekh Abdul Qadir Jilani, kita dengar kata wali kan, tapi kesalahan beliau ada ilmu fiqah. Dia ni ulama fiqah yang cukup alim, bijak dalam ilmu fiqah dan mazhab Hanafi. Siapa ada? Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kita sampai ke sini, tak sampai kita Nusantara Melayu ni, orang Melayu tak nampak lah dia. Kata dia ni seorang ulama fiqah. Tapi kalau pergi pada Asia Barat, dia kenali Syekh Qadir Jilani sebagai ulama fiqah, bukan wali Allah. Nampak tak? Cerita-cerita merapu pun tak ada kat dia. Amai di sini konon dia sembahyang Jumaat, sembahyang dalam sungai dijelas, sembahyang ikan-ikan. Ni dia mengawal. Itu belah kita baca kitab-kitab tu mereka kata. Nampak tak? Ya, kita kenal Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai wali Allah. Sebenarnya dia ulama fiqah ya, seorang ulama fiqah, seorang ulama hadis yang cukup alim dalam mazhab Hanafi. Baik, sambung Sesiapa yang menuntut keridaan Allah, yang ketiga, habis zikir tu habis. Zikir satu lagi yang paling tinggi sekali adalah solat. Solat adalah zikir yang paling tertinggi. Aqimis solat dari zikri, Tuhan kata. Tegakkan solat buat mengingati aku. Nampak? Kalau sembahyang tak ingat Tuhan, itu bukan solat. Solat yang tidak dapat mengingati Allah, itu bukan solat. Allahu Akbar, diingat lain daripada Allah, itu bukan solat tu. Ya. Solat ni mesti ingat Allah. Allahu Akbar daripada awal sampai kita keluar daripada salam tadi ni, ingatan kita tidak putus. Ya. Ingat apa? Di sini, bukan di sini. Kita pakai akal ni, bukan pakai akal ni. Sebab Imam Ghazali kata, akal cahaya yang Allah jadikan di mata hati. Cuba buka kitab Imam Ghazali. Dia tentang akal duduk kepala. Akal di kepala ni untuk kehidupan dunia saja, untuk sekular, urusan sekular, secularism, bukan urusan akhirat. Ya, dia ada 3 ni, buat PhD cakap ni. Kepintaran akal di kepala ni 3: akal fikri, akal gharizi, akal salimi. 3 akal ni hanya menjana kepada ilmu falsafah, ilmu duniawi, bahan-bahan hissi, bahan-bahan yang tidak maknawi. Nampak dah? Dia lebih kepada urusan-urusan duniawi. Buat PhD, nampak? Cakap dia. Ya. Tapi sini akal budi, kata Hamka. Itu yang paling penting. Akal budi. Ya. Al-Quran sebut sebagai akal nurani dan akal lubbi. L-U-B-B-I, lubbi. Kita ada satu bilik dalam jantung kita ni, ada satu ruang halus. Nampak tak? Ya. Dia kata di situ ada dipanggil lubun. Dalam dia ada Allah. Nampak tak? Wa fi lubi, dalam hadis qudsi, wa fi lubi ana.
Dalam bumi itu ada aku, Allah Ta'ala kata. Itu hadis kursi lah. Hadis kursi ya. Sebab tu orang yang akal budinya cernih, mata hatinya celek, Al-Quran sebut dia sebagai apa? Dia tahu langit bumi ni bukan jadi dengan sia-sia. Langit bumi ni ada pencipta. Langit bumi ni ada pentadbir. Langit bumi ditadbir oleh Tuhan yang Maha Asa. Itu artinya pintu hati dia terbuka. Orang yang boleh faham dulu tu, maknanya hati dia terbuka, pintu hati terbuka. Nampak? Tak ada orang kapiak kan? Dia lah. Orang kapiak mana ada yang ni? Kalau ada Islam dah dia faham. Ya? Walaupun dia buat PhD. Nampak tak? Pasal PhD tu orang dia. Dia tapi ke sini. Ya? Kita orang Islam, PhD pun ada, Lubi pun ada. Ya, jadi bila kita ada yang ni, bila kita boleh terima, boleh akidah kita boleh terbentuk dengan suatu akidah yang bersih, iaitu menilai tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta langit dan bumi, wujudnya wujud nafsiyah, bersifat dengan sifat kamalat, dengan sempurna, nampak tak? Dan wujud alam langit bumi ini bukan sia-sia, tapi ada dengan sebab dan sebagainya. Itu artinya hati, pintu hati kita, mata kita celik, mata hati kita celik. Nampak tak? Kita kena sentiasa bagi dia celik, jangan bagi dia rabun. Nampak tak? Jangan kena katarak. Katarak apa? Katarak riak. Riak tu katarak. Katarak jiwa, riak. Nampak tak? Buat bukan kerana Allah. Bahaya kan? Riak tu katarak mata hati. Susah nak bedah dia. Tak ada pakar boleh bedah. Nampak tak? Kita kena bedah dengan apa? Dengan taubat. Nampak taubat apa? Taubat nasuha. Ada salah kita, ada silap kita. Kita kena cari tak mana silap aku. Nampak tak? Pintu hati ini tutup rapat. Kena buka. Sebab Tuhan kata inna fi khalqis samawati wal ikhtilafi laili wan nahar lil ayati li ulil albab. Ulil albab, golongan yang ada hati lubi ni dipanggil ulul albab. Babun lubab ya, itu kita sebut akal lubi. Itu artinya ya. Itu yang paling penting kita nak faham lah. Jadi pendek kata, yang kata tadi kita baca ni, bagi selesai dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, siapa menuntut keredaan manusia, maka tak usahlah menunggu keredaan Tuhan. Kita sanggup mengabaikan perintah Allah, sanggup meringankan perintah-perintah Allah, sanggup melebih kurangkan amal ibadah kita kerana keduniaan. Itu artinya kita mencari redha manusia. Nampak tak? Tu kan? Kerja ni orang kerja dia main sembahyang jemaah juga. Habis sembahyang tak ada bagi salam, lari balik. Nampak tak? Tak ada masa nak zikir. Nak kerja apa lagi penting? Aku punya kerja lebih penting untuk tunggu aku lagi. Nampak tak? Tidak nak. Jadi orang macam ni yang dikata-kata ini lebih mencari keredaan dunia daripada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hang redha lah sikit masa hang kerja tu pun Tuhan bagi. Nampak tak? Itu sudah pesan kepada orang nak pergi Mekah ya. Orang nak pergi haji kan. Siapa-siapa yang dah bekerja, bila dah berhenti ya, bersara, kalau kerana kerajaan bersara ya, dapat gratuity ya. Apa dipanggil pampasan. Ya. Pergilah haji dulu. Nampak? Sekarang pula haji pun mahal ya, 19,000 biasa. Kalau rayu 33,000 ya. Sekarang ni punya keadaan ya. Kalau package 70,000 lah. Tinggi lah sekarang nak buat kerja haji. Maka tu bila kita dah berhenti kerja, dapat berhenti kerja, dapat bersara, Tuhan panjang umur kita, sempat bersara, dapat gratuity, pergi Mekah dulu. Nampak? Jangan duk ada bicara tu nak renovate rumah, nak beli kereta baru. Jangan. Nampak tak? Itu semua cerita dunia. Tak boleh membantu kita, menolong kita di akhirat. Tidak bolehkan apa-apa kebaikan kepada kita. Hanya dalam tempoh yang kejap. Nampak? Sahabat saya seorang itu berhenti kerja, tapi dia kerja dengan syarikat swasta, dapat pampasan tinggi lah. Beratus ribu dapat. Apa buat? Renovate rumah. Rumah dah ada dah, bukan dah rumah tu teruk. Nak perindah lagi rumah tu. Dia belanja rumah tu hampir 150,000. Dapat gratuity dekat 180,000 dapat. Nampak? Pergi belanja kat 150,000 belanja kat rumah.
Pesan kat saya pula, rumah dia dah siap, kita buat house warming. Ustaz kena masuk membaca buat tahlil. Nampak tak? Pesan kat saya pula, nampak tak? Kalau panjang umur, Ustaz kata insya-Allah. Hang doa, tapi dia tak sedar dia panjang umur tu. Dia pesan kat saya pula, mudah-mudahan Ustaz panjang umur, dia ingat dia tak mati, nampak tak? Ha? Mudah-mudahan Ustaz panjang umur, rumah saya dah siap, Ustaz masuk buat dah sikit doa tahlil sebagai house warming. Nampak? Apa Humain Melayu kata apa? Nak buka rumah lah, buka rumah baru lah nak. Perasaan buka baru. Hari ni rumah dia siap, hari ni dia siap, dia panggil saya di rumah. Ustaz, besok kita akan buat kenduri. Ustaz boleh main tak besok? Saya kata boleh main. Besok dia mati. Saya pergi rumah dia, dia buat tahlil. Betul? Nampak tak? Nampak tak? Ini cerita betul tak? Ya Allah, Tuhan tunjuk betul-betul ya. Ya Allah. Rumah siap, dia kata kat saya, rumah ke siap house warming. House warming lah tu. Ustaz main rumah saya, Ustaz buat tahlil, dia kata. Nampak tak? Itu budaya orang Melayu lah, suka buat tahlil kan. Buat tahlil sebagai kita nak buka rumah baru lah. Okey. Dah siap rumah dia, dia mari jumpa saya di rumah. Ustaz, besok insya-Allah Ustaz main lah. Dia tak kata insya-Allah, saya kata esok Ustaz main dalam rumah saya, kita buat tahlil sebagai buka rumah baru. Saya dah renovate dah, belanja habis, insya-Allah. Tetapi esok anak dia abang kata, ayah tak ada lah. Ayah sandak di lobi, duduk atas sofa, mati sandak. Nampak lah ya? Tu Ustaz Nabi juga betul lah, dia buat tahlil. Memang tak lari, nampak tak? Tuhan tukar lah dia punya majlis tu, daripada majlis keramaian seronok hiburan, tukar menjadi majlis duka cita. Nampak lah? Itu saja beza. Ini kita nak faham ya. Maka itu kita utamakan Allah. Saya pesan kat depan pada duit dia bekal buat kerja haji lah. Allah akan ganti balik. Hang boleh hidup sekarang pun Tuhan bagi hidup. Hang boleh tunggu sampai pencen pun Allah yang tahan hang sampai boleh sampai pencen. Duit papasan tu pun Allah bagi. Nampak? Allah kita guna untuk dia. Betul? Allah sayanglah nak belanja mahal. Bagi dah nak tunggu haji murah. Nak tunggu turun duit haji dah. Nak turun? Turun tak? Naik dah. Nampak tak? Nak naik dah. Tambang memang haji memang tu naik. Jurus-jurus 15.3, 15.5 lah naik 19. Nampak tak? Itu biasa tu. Kalau Melayu 33. Daripada 33 akan datang mungkin 40 lah kot ya. Kita dengan tahap, jangan tunggu. Guna duit Allah, Allah bagi, ingat rezeki cari kita pergi cari rezeki. Maka itu kita guna nikmat Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, cari redha Allah. Dan sesiapa yang banyak bercakap sia-sia, mengumpat, nanti dia tidak akan keluar daripada dunia atas agama Islam. Na'udzubillah. Dia tak akan mati dalam Islam. Orang yang mulut dia tak jaga ya, mengumpat pagi petang siang malam, cakap bohong ya. Dia ada 17 perkataan yang dianggap sebagai perkataan yang lawa, yang sia-sia, dia panggil afatul lisan. Mengikut dalam hadis, afatul lisan ni beberapa bentuk percakapan yang tidak baik. Dia 17 jenis nanti kita perinci perkara tu pada kuliah kita akan datang. Aku qauli hadza wastaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.